السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung muka surat 38, ayat yang ke 234. Betul ah? 234. Muka surat 38 ayat 234. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat, mereka mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, yang Tuhan kami, Engkau hebahkan kepada kami hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau hebahkan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Serta Engkau masukkan kami semua bersama-sama dengan kumpulan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 2, 3, 4 ini berkaitan dengan iddah. Iddah kematian suami. Ini maknanya hukum berkaitan dengan isteri lah, ataupun balu. Walladzina, dan orang-orang yang yutawaffawna, meninggal dunia, yutawaffaw, minkum, di kalangan kamu. Kamu tu keluarga lah, keluarga kita, keluarga si mati. Minkum tu di keluarga si mati. Orang-orang yang dimatikan, yang meninggal dunia, dia terjemah. Tapi kalau tengok dari sudut penggunaan ayat tu, dia panggil dimatikan, diwafatkan. Maknanya ada pihak lain yang mematikan seseorang itu. Yutawaffaw, diwafatkan. Kita tak nak wafat lagi, tapi ada orang lain menamatkan tempoh hidup kita. Maknanya kerja mati ni ada orang lain. Kita tak boleh nak fikir sangat. Dah, kita buat, ada peluang buat. Yang mati tu kerja Allah. Kan? Minkum. Bila dia meninggal, dimatikan di kalangan kamu, pada waktu itu apa berlaku? Wa yadharuna, suami-suami itu yadharuna, meninggalkan azwajan,
isteri-isteri. Pasangan lah ni. Pasangan. Maka dia habis itu. Makna isunya orang-orang yang suami dia meninggal di kalangan kamu dan suami meninggalkan pasangan-pasangan isteri masing-masing. Siapa yang akan bertindak dalam hal ini? Allah kata yatarabbasna. Yatarabbasna bi anfusihim. Isteri-isteri itu tadi dia kena bertindak secara sedar dan berilmu pada diri dia sendiri. Dia tak boleh orang kata, mana dia kena tahu tanggungjawab dia. Sebab ya tarabbasna ni rujuk kepada isteri itu. Di akhir tu bukan kami. Kalau kami dia ada alif. Ya tarabbasna itu makna lainnya. Tapi biasanya ya tarabbasna ni dia panggil nun niswah. Nun yang menunjukkan wanita. Maknanya isteri itu sendiri, isteri yang kematian suami itu sendiri kena mengambil sikap bi anfusihim pada diri mereka semua, iaitu ambil sikap tarabbus, berdiam diri, tak boleh keluar rumah. Berapa lama? Arba'ata ashhurin, 4 bulan. Arba'ata 4 ashhur bulan, 4 bulan. Wa ashra ayyam, 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tarabbus. Tarabbus ni maknanya menahan diri mereka di rumah. Tak boleh kecuali perkara-perkara yang darurat je. Dia panggil beredah. Ya tarabbasna ni beredah. Tarabbus kita kalau kita nak guna istilah kata terbitan, kita panggil tarabbus. Maknanya beredah di rumah selama 4 bulan 10 hari. Itu hukum asal. Kemudian ayat berikut, faida, maka apabila balagna, wanita itu sampai tempoh. Balagna tu balag sampai. Balik, tabligh, dia kata tabligh, menyampaikan. Ni balagna, wanita ataupun bekas isteri itu dah sampai ajalahunna, tempoh beredah mereka tersebut. Ajalahunna, hunna tu isteri itulah. Bila cukup edah, apa hukum pula berlaku pada dia? Fala junaha, tidak berdosalah alaikum, ke atas kamu. Kamu tu siapa? Wali-wali, pihak yang menjaga ataupun orang yang menjadi tanggungjawab. Mungkin keluarga isteri itulah, keluarga si mati, sama ada di pihak suami ataupun pihak isteri. Fima fa'alna fala junaha alaikum fima fa'alna, tidak berdosa ke atas kamu, yakni pihak keluarga tak berdosa, fima fa'alna, tentang apa yang mereka pernah lakukan sebelum beredah. Mungkin dia keluar, dia pergi mana, masa tu tak apa dah, jangan larang. Nanti larang juga 14 hari pun nak larang juga, tak boleh keluar, tak boleh. Fala junah, tak mengapa ke atas kamu, tak boleh nak larang. Maknanya juga ini menunjukkan bahawa dalam keadaan tertentu, bekas-bekas isteri ini mungkin ada yang tak ada ilmu tentang bagaimana nak keluar, bagaimana tak boleh keluar. Makna keluarga sama ada keluarga isteri atau keluarga suami kena beritahu dia lah. Apa buktinya? Allah kata fala junaha alaikum, tidak berdosa ke atas kamu terhadap apa yang dilakukan oleh isteri itu tersebut. Maknanya pihak keluarga kena bertanggungjawab juga, dan pihak isteri itu sendiri kena faham dan bertindak dengan penuh kefahaman. Fi anfusihim bil ma'ruf. Ini pun dia keluar saat
kematian suami, dia keluar dengan bil ma'ruf. Suami meninggal, tinggal isteri. Bila isteri meninggal, suami meninggal, isteri dia mungkin lepas 14 hari itu dia keluar. Contohnya kan, dia keluar tak pakai tudung. Contohnya, sebelum ni pakai tudung, dia terkeluar tak pakai tudung dah. Sebab apa tak pakai tudung? Kan? Sebab kok ada orang baru nak lambai dia, nak buat isteri, setelah ketiadaan suami dah habis tempoh, boleh, tak ada masalah. Tapi cara dia buang tudung itu tidak makruf. Tidak makruf. Allah syarat fi anfusihim bil ma'ruf. Ma'ruf ni benda yang betul dengan syarat. Betul dengan syarat. Dia boleh buat selagi mana tidak bertentangan dengan syarat yang dikatakan ma'ruf. Kita pun kata amma ma'ruf, buat kerja ikut syarat, ikut hukum. Gitu. Maknanya dia nak berhias ke seperti mana sebelum ni, dia nak pakai cantik-cantik, terserahlah, boleh dah nak keluar pergi, tapi buatlah itu dengan cara ma'ruf. Okey, contohnya kita kata, adakah kalau suami isteri lepas kematian suami tiba-tiba dia keluar dalam keadaan tidak ma'ruf, melanggar syariat, adakah suami yang meninggal itu akan mendapat dosa? Kan? Kalau suami itu dah ajar, dah pesan dia, lepas dah. Lepas tu suami dah tak ada, tak bertanggungjawab lah. Kan? Jadi dia kena tanggung pula. Tapi kalau suami tak ajar, suami tak beritahu, tiba-tiba dia keluar gitu, boleh jadi suami bertanggungjawab. Itu kadang-kadang mati ni pun kena sesal masalah pesanan, wasiat dan seumpamanya. Wasiat ni bukan harta sahaja. Wasiat kepada kehidupan keluarga, jangan berkelahi, kembali kepada Allah. Sebab kalau isteri buat jahat saat suami duduk dalam kubur, suami juga akan berhadapan dengan persoalan didikan isteri. bahkan kalau suatu ketika semasa hidup suami, isteri tak jaga aurat, tidak buat baik, tiba-tiba suami mati. Kalau isteri insaf dan sedang kembali mengikut syariat Islam dengan baik, maka dia telah membantu menyelamatkan suami dia yang ada dalam kubur, kerana suami dia tidak terselamat daripada dosa-dosa kerana isteri dia yang melakukan kebaikan saat ketiadaan dia. Sebab tu Ana selalu sebut dalam keluarga kita ni kan, kadang-kadang kita diuji dengan anak kita tetap dengan cakap. Masa kita hidup ni kan, ya Allah, doa habis dah, doa. Nasihat habis bahasa dan nasihat. Tak berubah-ubah juga anak kita, cucu kita tak berubah. Jangan kecewa, jangan orang kata putus asa, terus berdoa sehinggalah kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tak tahu bila Allah akan ubah dia. Mungkin saat ketiadaan kita, anak kita, cucu kita berubah, saat itulah keperluan kita amat terdesak kepada doa dia. Kalau masa kita hidup, bila kita doa kat dia, kita ajar dia, dia tak berubah, kita pun dendam, marah, doa yang buruk, maka bila kita tiada, tak ada siapa nak doa kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam kita nak marah ke, nak buat keputusan kepada anak-anak, cucu-cucu kita ini. Biarlah doa kita sepanjang hayat untuk kebaikan mereka. Kita tak tahu bila kita mendapat kebaikan daripada mereka itu. Baik, itu. Ayat berikut, maknanya kita kena faham, dia nak keluar rumah, nak buat apa pun, mesti bil ma'ruf, dengan cara syariah, dengan cara yang ma'ruf.
dalam ni sebut dengan menurut cara yang baik, yakni yang diluluskan oleh syarak. Ma'ruf ni dia terjemah dengan cara yang baik, yakni yang diluluskan oleh syarak. Maknanya benda-benda yang mengikut syarak lah ma'ruf tu. Ini kena ingat bila kita baca Quran, dia kata fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Pegang bil ma'ruf tu. Maknanya wanita yang kematian suami dan dia masih lagi di bawah jagaan keluarga, isteri itu sendiri bertanggungjawab dan keluarga itu juga perlu menasihati mereka supaya mereka hidup menjalani syariah, mengikut syariah dengan cara makruf. Sebab apa kita kata gitu? Keluarga bertanggungjawab. Allah kata fala junaha alaikum. Alaikum tu termasuk lelaki. Fima fa'alna, perangai yang ditunjuk itu bekas-bekas isteri yang ditinggalkan suami kerana mati. Gitu. Habis tu, wallahu bima ta'maluna khabir. Ini ayat lain. Di ayat ni simple sentence dan tidak ada apa-apa penguat. Dia maknanya Allah itu bima ta'malun, dengan apa yang kamu buat. Ta'malun ni siapa? Kamu ni ialah keluarga si mati, sama ada di pihak isteri atau pihak suami, dan orang-orang yang bertanggungjawab kepada isteri-isteri yang ditinggalkan itu kena bertanggungjawab dan niat yang baik. Kerana apa? Kerana Allah kata Allah itu khabir. Khabir ini kita nak terjemah apa? Khabir ini kalau istilah di universiti dia guna profesor khabir, pakar. Kalau di hospital dipanggil doktor pakar. Kalau Allah takkan sekadar pakar je, dia tahu luar dalam, dia tahu segala-gala. Allah itu wallahu, dengan apa yang kamu perbuatkan wahai keluarga si mati, sama ada isteri-isteri yang ditinggalkan ataupun keluarganya, Allah Maha tahu luar dan dalam, zahir dan batin. Begitu. Khabir ini teramat khabir daripada khabar. Bahasa kita khabar. Khabir orang yang tahu berita itu. Sama ada kita sembunyi ataupun kita rahsia. Allah Maha tahu dengan nama dia, dengan sifat khabir dia. Gitu. Baik, ayat berikut boleh Yang tu nampak jelaslah rasanya. Soalnya, kenapa dalam isu ini Allah tutupkan ayat ini dengan nama dia Khabir? Kenapa agak-agaknya? Antara tujuannya ialah supaya kita ahli keluarga yang masih hidup ni berhati-hati, jangan ada di antara kita yang mengambil kesempatan nak buat kerja benda-benda yang bertentangan dengan agama. Sebab bila Allah itu khabir dengan apa yang kamu buat, maknanya Allah tidak biarkan sesuatu perbuatan itu tanpa dosa ataupun pahala. Kalau buat baik dia dapat pahala, Allah khabir. Kalau buat dosa dia buat buruk dia dapat dosa, Allah khabir. Maka seolah-olah ayat ini menutupkan nilai iman kepada kita bahawa apapun kita buat tidak akan terkeluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita pasal iddah itu dan kehidupan orang yang selepas iddah, isteri-isteri selepas iddah. Berikut sambung lagi. Wala junaha alaikum, dan tidak berdosa ke atas kamu.
Kamu siapa? Keluarga tu lah. Termasuk apa ni, bila sebut kum ni kamu laki, termasuk perempuan. Tapi kalau dia kata yatarabbasna balagna anfusihinna, itu khusus kepada perempuan saja. Jadi bila dia kata wala junaha alaikum, tidak berdosa ke atas kamu. Siapa kamu? Keluarga dan termasuk isteri-isteri yang kematian suami itu. Fima, tentang apa? Arrabtum. Ini payah sikit. Arrabtum. Ba tu jangan lepas sangat. Dia tidak jadi, dia tidak qalqalah. Kan? Arrabtum. Kalau arrabtum itu qalqalah. Salah. Kan? Arrabtum. Pegang lepas tu. Arrabtum. Arratu ni pada arada, yang kamu dia terjemah ta'rid. Ta'rid ni macam, dia terjemah ni sindir. Macam dalam masa iddah ni tidak berdosa tentang apa yang kamu arradtum, kamu sindirkan dengannya, dengan kata-kata itu, min khitbah. Khitbah an-nisa, iaitu meminang wanita. An-nisa di sini ialah isteri-isteri yang suami dah mati itu dalam iddah. Dalam iddah, lepas iddah boleh dalam iddah ni tidak berdosa. Au aknantum, aknan, menyembunyikan. Bahasa Kelantan dia kata kenan. Kan? Kanna aknantum. Maknanya kena, dia berkenan. Kan? Daripada aknantum. Aknantum, kamu berkenan, tetapi menyembunyikan perasaan itu. Sembunyilah. Fi anfusikum, dalam diri kamu. Nak, tapi sini-sini je lah. Masa itu. Masa dalam iddah tu. Tak boleh direct. Tak boleh janji. Sebab dalam iddah lagi. Alimallah. Alima, mengetahuilah Allah itu. Dalam bahasa kita kata Allah itu tahu. Arab dia tak cakap gitu. Dia cakap alimallah. Kita cakap Allah alima. Okey. Kenapa Quran tak sebut Allah alima? Dia sebut alimallah. Adakah sama bila kita jumpa dalam Quran dia kata alimallah, kemudian tempat lain Allah alima? Sama tak? Kalau terjemahan Melayu sama je. Tapi terjemahan Arab dia tak sama. Kalau kita mula Allah alima, nak cerita sifat Allah. Nak cerita Allah tersendiri sebab kita mula dengan Allah. Tapi kalau kita kata alima, nak cerita ilmu Allah. Bukan nak cerita Allah, nak cerita ilmu Allah. Kan? Nak cerita ilmu Allah. Senang je dalam Quran ni, kalau kita tengok apa yang ayat itu mula, itulah yang penting. Kalau fi'il dia mula dengan alima, dia nak ceritanya ilmu, tentang ilmu Allah. Dia tahu dulu, kini dan selamanya. Di sini dia mula dengan alima, maknanya nak ceritanya ilmu Allah itu tahu. Ilmu Allah itu. Dia nak cerita Allah, cerita ilmu. Annakum, sungguh-sungguh kamu tu keluarga lah hak nak kahwin dengan, ada hati kepada isteri-isteri yang dalam iddah tu. Satadhkurunahunna, sa akan, tadhkuruna menginginkan. Zikir ni sebut maknanya macam dia nak tapi tak boleh terang-terang lagi. Macam tanda-tanda tanpa apa ni,
Tanpa ada benda, tak boleh ada benda lah waktu tu. Dia macam sini-sinilah, ingat-ingat. Walakin ni la tuwa'iduhunna sirran, tetapi jangan kamu sama-sama berjanji. Wa'ada yuwa'idu tuwa'idu, kamu itu lelaki, hunna perempuan, maknanya buat sepakatan nak kahwin lepas iddah secara sembunyi, tidak dibenarkan. Tapi sini-sini sekadar macam awak kata jadi tak jadi 50 gitu, main-main apa ni sini-sinilah, itu dibenarkan. Tetapi janji kemas secara rahsia, la tuwa'iduhunna, dilarang untuk membuat perjanjian itu secara sirran. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali an taqulu, hendaklah engkau kata dengan kata-kata yang baik. Kalau ada jodoh kan, mana tahu kan dia dengan si dia tu mungkin boleh jadi pengganti kepada suami yang hilang. Tapi belum, kita tak tahu, semua itu jodoh Allah yang punya. Jangan duduk sekarang ni mudah kan, suami mati terus bergayu dengan handphone, Facebook dan berbagai-bagai, dah janji siap, dilarang begitu. Sekadar sini-sini itu tidak berdosa kata ayat ini. Sini-sini belum tentu lagi kan. Dan larangan berikutnya, wala ta'zimu. Wala ta'zimu ada dua tu. La tuwa'iduhunna sirran, tak boleh dua pihak ni buat satu perjanjian secara rahsia, secara bertulislah tapi rahsia. Dan yang kedua, wala ta'zimu, dan jangan kamu ta'zimu ni azam. Kita kata azam, menetaplah, dah azam dah, putuskan. Tetapkan uqdatan nikah, nak akad. Uqdah ni berakad. Kita bahasa akad, ni uqdah, akad. Uqdah ataupun akad sama ialah. An-nikah, nikah. Jangan kamu tetapkan nak akad nikah, okey, edah tak habis lagi. Lepas edah dah buat dah surat nak akad nu lepas 5 bulan, tapi dalam masa tempoh edah ni dah uqdah dah tetap dah tarikh apa semua kali, dilarang. Dilarang. Wala ta'zimu uqdatan nikah, sampai bila baru boleh nak tetap? Hatta yablugha, sehinggalah sampai al-kitab. Kitab tu ialah 4 bulan 10 hari, itu dipanggil al-kitab, sesuatu yang tertulis, maknanya hukumlah. Sehinggalah sampai al-kitab, maknanya ketetapan 4 bulan 10 hari itu, ajalahu, tempohnya. Habis tempoh 14 hari baru boleh tetap, baru boleh, masa tu baru boleh start nak buat berapa tarikh semua nak nikah. Hak lain sekadar sini-sini sudah. Dan jangan buat satu perjanjian rahsia. Orang lain jangan duduk mari, mana tahu kan lepas 14 hari itu berubah. Tapi tak boleh nak kona dah, sebab dah buat perjanjian rahsia antara dua pihak. Dilarang begitu. Tapi sini-sini itu maknanya tidak tetap. Mungkin lepas 14 hari jumpa orang lain lebih baik lagi, lebih warak lagi, lebih sempurna lagi, boleh menjamin lagi. Saya dah ikat rahsia dengan dia dah, tak boleh lepas dah. Itu dilarang. Dan tidak boleh buat satu ketetapan sebelum habis tempoh 4 bulan 10 hari. Kalau buat, Allah tahu ke? Kalau kita buat diam-diam, kata Allah, wa'lamu. Wa'lamu, hendaklah kamu semua faham dan mengerti. Kamu ni keluarga semualah, keluarga ataupun kita semua. Apa dia? Annallaha ya'lam. Kita stop itu. Annallaha ya'lam
Allah tidak pernah lalai ilmunya. Ya'lam. Sebab kita kata tak pernah lalai? Sebab dia guna fi'il mudhari'. Ya'lamu fi'il mudhari' present continuous tense. Maknanya Allah tak pernah lalai ilmunya tentang apa? Ma fi anfusikum, apa yang berlega dalam diri kamu. Allah tak pernah lalai. Kamu duduk fikir nak apa, dia tahu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Saya nak cerita satu rahsia lah. Kalau tuan-tuan nak satu benda, kebaikan, apa pun, start dengan hati dulu. Niat, ya Allah, kalau aku boleh ni, aku syukur padamu. Biar hati berkata dulu. Sebab Allah tahu dalam hati kita. Jadi, kalau dia baik, Allah tunjukkan. Allah tunjukkan. Kalau tak baik, Allah tak tunjuk. Selalu berlaku pada diri saya sendirilah. Semalam, 2 hari lepas, ni ceritalah kan. Kita ada pertemuan nazir daerah Gombak. Pertemuan terakhir setelah 3 tahun menjadi nazir. Dia ada hari penutup lah, hari kesyukuran yang dibuat oleh pejabat agama. Ada di daerah Gombak ni dalam 46 masjid, 46 buah masjid seluruh daerah Gombak. Jadi kita berkumpul semualah di situ, termasuklah imam dan juga setiap masjid ada 3 orang wakil. Ramai jugalah. Jadi ingat ke dia setiap nazir ni bercakap lah. Saya pun niat dalam hati, terlintas dalam hati, dia kata, kalau ada peluang nazir bercakap, bagus juga aku nak baca satu ayat untuk nazir-nazir seluruhnya. Bukan cakap dengan mulut pun, niat dalam hati. Lepas kejap, pihak pejabat agama mari straight kepada saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak cakap bagi pihak seluruh nazir-nazir daerah Gombak, mewakili nazir? Macam tahu je aku cakap. Kita niat je dalam hati. Tapi seolah-olah makna itu. Ayat ni jumpa hari ni. Allah kata apa? Wa'lamu annallaha ya'lam. Kan? Dia tahu walaupun kita lintasan hati pun dia tahu. Jadi jangan duk tipulah. Lintasan hati tu kalau hak jahat nak hak jahat, kita tak buat lagi, Allah tak dosa. Tapi kalau lintasan hati nak buat baik, kalau tak buat baik pun dah ada pahala. Kena banyak ingat niat yang baik-baik tu. Kan? Yang buruk-buruk tu ayalah kot. Dah. Annallah, ketahuilah kamu semua, kita semualah. Suami ke isteri ke semua kita, keluarga, dua-dua belah pihak. Annallaha ya'lamu, dia sentiasa tahu ma fi anfusikum, apa yang berlega di dalam diri kamu. Lepas tu kita nak buat apa kalau Allah tahu? Kita nak buat apa? Allah kata, fahdharu. Ini fahdharu. Kena berhati-hati. Nak cakap, nak niat, berhati-hati. Allah tahu apa yang berpusing-pusing di dalam hati kamu. Jadi, kita sebagai hamba kena berhati-hati. Pak Tuan nak kata, kalau niat baik tu, kalau nak buat baik sebelum buat tu, niat dulu lah. Kalau boleh, alhamdulillah bertambah kebaikan. Kalau tak boleh buat, tidak terbuat pun, pahala dah dapat dengan niat itu. Ada dengan niat itu. Satu. Yang kedua, wa'lamu, dan ketahuilah. Hak lain pula ni. Apa dia? Annallaha ghafurun halim. Ini dia suruh kita reti juga dari sudut Allah itu, kalau kamu tersalahlah selama dulu sampai sekarang ada yang silap niat, maka minta maaf pada Allah sebelum nyawa dihalkum. Allah Maha Pengampun. Setelah Allah ampun, Allah beri apa kepada kita? Allah beri kasih sayang.
Halim ni kasih sayanglah. Dia terjemah ni maha penyabar. Makna dia beri ketenanganlah kepada kita. Itu. Maknanya Allah tutup ayat ini dengan keampunan. Seronok ayat ni kerana apa? Kerana kita walaupun umur berapa sekarang ni masih ada peluang untuk nak dapat keampunan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti setakat tu untuk kali ini, insya-Allah. Kita akan sambung di pertemuan yang akan datang pada ayat 236 insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.